Sebenarnya saya merasa sedikit terkejut apabila nama saya dicalonkan mewakili Barisan Nasional dalam PRK pada kali ini. Kerana semua sedia maklum, saya ini sudah menjawat jawatan adun Sungai Panjang. Namun saya melihat dalam kerangka yang lebih besar, saya menganggap ini kepercayaan Presiden Parti Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Nohoma, juga Datuk Jamal. Ada beban amanah dan tanggungjawab yang perlu digalas. Dan saya fikir membalas jasa dan amanah ini adalah dengan kemenangan dalam PRK. Saya akan menyambung melaksanakan tugas-tugas wakil rakyat yang sedia ada. Semua sedia maklum, konstitusi saya di Dun Sungai Panjang lebih kurang dalam 26,000, dan kalau ditambah dengan Skincan ada lebih kurang 16,000 dan semuanya 42,000. Dan saya menganggap ini sebagai suatu penambahbaikan, menambah luas tanggungjawab yang sedia ada. Namun walau bagaimanapun, ada beberapa perkara utama yang menjadi fokus kerja saya. Yang pertama sekali ialah bagaimana saya mahu melihat agenda pendidikan terus menjadi agenda utama di Parlimen Sungai Besar. Kita melihat pendidikan ini satu perkara yang sangat penting, terutama dalam membina kerjaya, membina modal insan dan juga mengurus keuangan dan apa yang mereka ada di dalam kawasan kampung ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat perkara penting ialah bagaimana mereka nak menjana pendapatan berdasarkan cara hidup lokaliti komuniti setempat. Sebagai contohnya, belakang rumah ada ubi kayu. Bagaimana ubi kayu ini mahu ditransformkan menjadi kerepek-kerepek yang berjenama dan berharga tinggi. Jadi ada dua fokus utama di situ, iaitu aspek pendidikan dan yang kedua aspek bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Secara kasar saya tidak melihat kesukaran kerana ini merupakan tahun ketiga saya berkhidmat sebagai wakil rakyat Dun Sungai Panjang. Cuma dalam tempoh beberapa hari kempen ini saya harus melaksanakan tanggungjawab dengan lebih luas dan dengan lebih menyeluruh di Dun Skincan. Saya fikir itu tidak timbul masalah kerana ketika menjadi ahli Dewan Negara Negeri Sungai Panjang, saya juga ada ketika-ketikanya juga berkhidmat dan meneruskan tugas di Skincan. Sebenarnya dia bukan menjadi sesuatu yang pelik. Menteri Besar Selangor juga dalam masa yang sama dia ahli Parlimen Gombak, dan dalam masa yang sama dia juga ada Bukit Antarabangsa. Khalid Ibrahim juga dalam masa yang sama dia jadi Dun Pelabuhan Kelang. Dalam masa yang sama dia juga menjadi ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Begitu juga dengan Lim Guan Eng, kan? Jadi pada saya isu ini sebenarnya tidak timbul kesukaran. Sebabnya politik ini adalah gerak kerja setempat. Politik ini adalah gerak kerja satu pasukan. Dia bukan soal personal glory. Saya melihat ada dua pendekatan jentera. Yang pertama jentera konvensional, iaitu yang menggunakan man-to-man, perayu undi, yang menggunakan pendekatan rumah ke rumah, pendekatan bersemuka, berceramah dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama saya juga tidak meninggalkan pendekatan media baru, media sosial, penggunaan Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya juga membantu. Jadi saya menggabungkan antara pendekatan konvensional dan juga pendekatan media baru. Saya menjadi player media sosial agak lama juga, semenjak daripada 2008. Jadi ketika itu kerana saya ini juga, saya memahami dua senario utama, iaitu bagaimana saling berhubung, interkoneksi kan antara saya dengan juga, kalau kita nak terjemah sebagai pengundi, kalau kita nak terjemah dia sebagai rakan, kalau kita nak terjemah dia sebagai
sahabat handai pun boleh. Tetapi apa yang penting ialah saya saling berhubung dengan semua, kalau boleh kita sebut klien-klien, kalau boleh kita sebut pengundi dan juga rakan-rakan, saling terhubung. Jadi bila kita saling terhubung, jika ada suatu isu, kita dapat menyelesaikan isu itu dengan mudah. Saya melihat kemenangan pilihan raya ini sangat penting, PRK. Mengapa PRK ini sangat penting? Kerana saya mahu jadikan dianya sebagai pencetus momentum kemenangan Barisan Nasional dalam PRU yang akan datang. Jadi atas hasrat itu, saya melihat PRK ini mestilah menang membina kekuatan daripada dalaman, bukan menang akibat daripada isu masalah parti pesaing kita. Jadi saya fikir yang paling penting sekali ialah kita bina kekuatan dalaman. Dan saya fikir saya tidak punya halangan, saya tidak punya masalah kalau ianya berlaku 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3 dan sebagainya. Kerja-kerja baik yang contoh-contoh baik yang arwah telah lakukan, saya harus ikut. Contohnya mendekati rakyat, sifat kemesraan yang tanpa protokol, itu saya harus ikuti. Tetapi juga dalam masa yang sama, beberapa penambahbaikan juga perlu dibuat sesuai dengan keperluan semasa. Tuntutan kepada institusi pendidikan penting, tuntutan kepada sekolah untuk anak-anak kita belajar, sekolah menengah, sekolah rendah juga penting. Tuntutan kepada keperluan jeti-jeti nelayan juga penting. Jadi dalam masa yang sama, saya mengambil legasi itu sebagai suatu cara kerja, tetapi penambahbaikan itu juga mesti dibuat dan dilaksanakan. Majoriti mereka selesa dan berlapang dada dengan perkhidmatan yang saya telah lakukan sedia ada. Namun begitulah, ada kalanya tuntutan-tuntutan keperluan persekitaran itu, ada kalanya menyebabkan mereka juga menuntut sesuatu. Sebagai contohnya, ada kalanya kadang-kadang para petani ini berhadapan dengan peningkatan kos hari hidup. Kadang-kadang peningkatan dengan harga baja, harga racun jika mereka petani. Terdapat juga masalah di pihak para nelayan. Apabila nelayan pantai ini sering diganggu oleh nelayan-nelayan pukat tunda, dan masalah-masalah ini sering dilaporkan kepada saya. Namun jika kita faham tugas peranan tanggungjawab menjadi mediator, orang tengah di antara rakyat dan juga agensi kerajaan, saya fikir itu bukan menjadi satu masalah yang besar. Kebetulan pula kerajaan persekutuan Barisan Nasional dan saya mewakili Barisan Nasional. Jadi saya fikir kesepaduan itu akan memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Pada saya melihatnya begini. Apapun yang berlaku, pengundi ini adalah manusia. Sama ada mereka Melayu, sama ada mereka Cina, sama ada mereka India, mereka juga ada manusia. Dan sebagai manusia, mereka ini ada emosi, mereka punya hasrat, mereka punya wish, mereka punya kepayahan yang pelbagai atas sifatnya. Jadi kita faham kepayahan mereka, kita faham hasrat mereka. Saya fikir saya terus mendekati secara konsisten, saya optimis dan confident, saya akan terus mendekati para pengundi Cina dan India. Kalau kita menang pilihan raya ini dengan besar, saya akan melantik seorang wakil calon ataupun seorang pegawai kerja di Parlimen untuk menyelaras dan membantu urusan-urusan kaum India. Kepada para pengundi di Parlimen Sungai Besar, saya pohon jasa baik kalian untuk menilai gerak kerja yang saya telah lakukan di Dun Sungai Panjang. Saya akan menambah tugas saya di Dun Sekincan. Komitmen saya membawa isu-isu rakyat tidak pernah kesudahan. Komitmen saya membawa isu-isu rakyat dalam sidang Dun akan saya teruskan di Dewan Rakyat. InsyaAllah saya akan menjadi wakil rakyat untuk semua kaum, untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang India. Dengan sokongan semua pihak, saya fikir ia bukan menjadi masalah besar. Inilah YB Budi.